So mungkin saya rasa sebab saya seorang ayah kot, dan sebab tu saya rasa ada part-part ayah macam ni, dia macam touching-touching sikit lah, macam tu. Okay, Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Kotak Nyaman. Okay, untuk review kali ni saya nak buat satu lagi review filem, dan filem yang saya akan buat review ni adalah filem yang bertajuk Riders of Justice. Tapi sebelum tu saya minta anda untuk subscribe dan like channel Kotak Nyaman supaya saya dapat hasilkan lebih banyak lagi review-review filem untuk anda pada masa akan datang. Okay, so cerita Riders of Justice ni adalah cerita daripada negara Denmark, dan semasa saya tonton cerita ni, saya memang tengok cerita ni dalam bahasa Danish sendiri, bahasa Denmark. Okay, so cerita Riders of Justice ni mengisahkan tentang satu keluarga yang terdiri daripada Marcus, Emma, isteri dia, dan juga Matilda, anak perempuan dia. Okay, so Marcus ni bertugas dekat Afghanistan, dia tentera, dan pada satu hari dia hubungi isteri dia dan mengatakan yang dia terpaksa sambung tugas dia beberapa bulan lagi, dan isteri dia pula menceritakan yang pada hari masa dia orang call tu, isteri dia kata yang kereta dia rosak dan basikal anak dia, basikal Matilda ni, dicuri dekat stesen kereta api. Dan lepas tu bila dah habis diorang borak, Emma ceritakan dekat Matilda yang bapa dia tak dapat balik, terpaksa sambung tugas. Dan pada hari tersebut Emma dia ajak Matilda pergi naik kereta api. Diorang berjalan kaki pergi ke stesen kereta api. So dalam satu scene yang berlainan, satu watak iaitu Otto, tak, sebenarnya bukan satu, ada dua, Otto dan Leonard. Diorang ni bertugas untuk membuat andaian tentang data syarikat, dan buat andaian tentang masa depan syarikat lah, berdasarkan data-data dan fakta-fakta yang ada tentang syarikat tersebut. Tapi pada hari itu Otto dan Leonard ni kena buang sebab dia memberi data yang macam tak kukuh dan tak tepat, dan mengatakan yang syarikat tu tak dapat survive lah dengan sales yang diorang akan buat pada masa akan datang. Dan Otto dan Leonard ni dibuang kerja pada hari itu. Okay, so lepas dibuang kerja, Otto ni dia balik ke rumah menaiki kereta api. Dan semasa dia berada dekat dalam kereta api tu, dia nampak ada seorang lelaki yang bertatu dalam kereta api tersebut. Lepas tu dia nampak ada sesuatu yang janggal yang berlaku kat dalam kereta api tu, di mana seorang lelaki dia makan sandwich sikit, lepas tu dia buang sandwich dengan air ke dalam tong sampah, lepas tu dia keluar daripada kereta api tersebut. Otto dia cuma ignore je lah, dia nampak tapi dia ignore je. Dan Emma dan Matilda lepas tu naik ke kereta api dan berdiri dekat depan Otto. Pada masa tersebut kereta api agak penuh jugalah, dan Otto dapat seat. Tapi disebabkan dia nampak Matilda dan Emma dekat depan dia, Otto ni dia offer tempat duduk dia kepada Emma. Dan Emma ambil tempat duduk tu, dan Otto dan Matilda berdiri dekat depan Emma lah. Tak berapa lama lepas tu, kereta api tersebut dia menghadapi kemalangan, dan kemalangan tu adalah kemalangan yang teruk, di mana kereta api tu side sebelah Emma tu macam terlanggar sesuatu. Emma terkorban dekat tempat kejadian. Dan lepas tu Marcus balik untuk melihat mayat isteri dia dan menjaga Matilda. Dan Marcus dia menganggap yang kejadian berlaku kepada isteri dia dan kejadian berlaku dekat kereta api tu adalah cuma kemalangan saja. Sehinggalah pada satu hari di mana Otto dan Leonard datang ke rumah Marcus dan mengatakan yang kejadian berlaku kepada isteri dia, dan kejadian berlaku dekat kereta api tu sebenarnya bukan kemalangan, ianya adalah satu serangan yang dirancang. Dan Otto ni dia ceritakanlah apa yang dia nampak pada masa tu, di mana dia kata ada benda yang pelik yang dia nampak, iaitu seorang lelaki macam suspicious lah dengan lelaki tu, sebab makan sandwich yang mahal dengan air yang mahal, lepas tu dia buang, tak habis pun dia buang, dan lepas tu dia keluar daripada kereta api tersebut. Dan ada benda lain yang dia rasa sangat alasan dia kukuh, yang mengatakan ianya adalah satu serangan disebabkan ada saksi utama dalam kereta api tu untuk satu kes yang besar, dan saksi tu pun terbunuh juga semasa kejadian tersebut. So disebabkan semua bukti-bukti yang diberikan oleh Otto dan Leonard ni, Marcus cuba mencari siapakah dalang yang merancang serangan ke atas kereta api tersebut yang turut mengorbankan isteri dia yang bernama Emma. So kalau korang nak tahu apakah yang terjadi kepada Marcus, adakah dia berjaya mencari siapakah dalang yang membuat serangan ke atas kereta api yang mengorbankan isteri dia, dan adakah betul kemalangan yang berlaku dekat kereta api tu memang satu serangan yang dirancang. So kalau korang nak tengok, korang kena tonton cerita Riders of Justice. Okay, so untuk cerita Riders of Justice ni, cerita dia bagi saya adalah satu cerita yang
berbeza daripada cerita-cerita revenge yang lain, cerita balas dendam yang lain. Dia tak sama macam cerita John Wick, tak sama macam cerita Wrath of Man, tak sama macam cerita Nobody, Taken tu semua tak sama. Sebab bila saya tengok cerita-cerita macam tu, cerita revenge ni, cerita yang memang orang suka. Cerita balas dendam ni, sebab kita pun sama tau, bila kita tengok cerita tu, kita rasa macam patut orang tu balas dendam. So kita rasa seronok bila orang tu dapat balas dendam ataupun watak dalam cerita dapat balas dendam. Tambah-tambah pula kalau dia dapat balas dendam tu sampai bunuh sampai ganas-ganas lah. Sampai macam rasa memang patut lah orang tu kena macam tu kan. Tapi cerita Riders of Justice ni dia, walaupun orang kata dia punya basic cerita dia pasal revenge, tapi plot cerita dia lain. Plot cerita dia berbeza sikit. Bagi saya plot cerita dia menarik dan ada kelainan. Dan bila saya tonton cerita ni, saya rasa macam ada part tu memang saya rasa geram lah. So cerita Riders of Justice ni daripada plot cerita, pasal macam saya cakap tadi, plot cerita dia memang bagi saya unik, berbeza. Yang buatkan saya rasa dia tak adalah rasa puas macam tengok cerita-cerita John Wick tu semua, cerita Taken ke apa. Tapi kita rasa puas sebab jalan cerita dia lain daripada lain. Dia sebenarnya bukan cerita yang terlalu serius. Dia ada part tu memang lucu, ada part lawak-lawak. Dia dark comedy, action movie. Watak utama dalam cerita ni serius. Cuma ada part-part tu yang watak-watak lain dalam cerita ni yang ada bawa watak lucu. Dan saya rasa cerita ni tak berat, cerita yang saya rasa ringan. Jalan cerita dia pun senang faham. Tapi mungkin ada setengah orang yang tengok cerita ni dalam bahasa Danish, mungkin dia rasa macam ada part tu bosan lah sebab tak faham dia punya lawak. Tapi cerita ni fun lah, cerita ni seronok untuk ditonton. Okay, so daripada segi lakonan, saya rasa lakonan daripada pelakon-pelakon dalam cerita Riders of Justice ni semuanya best. Terutamanya pelakon utama dalam cerita ni iaitu Marcus yang dilakonkan oleh Mads Mikkelsen, dan juga pelakon watak Otto. So kedua watak ni saya rasa berikan impact yang berbeza lah dalam cerita ni. Sebab Marcus iaitu Mads Mikkelsen ni satu watak yang serius, dan Otto ni pun watak yang seorang ayah yang lembut lah, sangat lembut. Ditambah pula dengan watak-watak lain Lenat yang lawak, lucu, dan kawan-kawan Otto ni pun lucu-lucu semua. So dia bagi satu keseimbangan dalam cerita, dalam plot cerita Riders of Justice ni. Saya suka ada beberapa scene dalam cerita ni di mana Otto dan Marcus yang berborak ataupun berbual tentang macam mana nak perbaiki hubungan di antara ayah dan juga anak. So saya rasa ada part tu macam touching sikit lah. So mungkin saya rasa sebab saya seorang ayah kot, dan sebab tu saya rasa ada part-part ayah macam ni, dia macam touching sikit lah macam tu. Tapi overall cerita ni satu cerita yang berbeza, korang kena tonton cerita ni. Satu cerita revenge yang berbeza daripada lain. Mungkin ada orang rasa cerita ni bosan sebab tak orang kata tak mencapai matlamat ataupun tak memuaskan nafsu korang untuk membalas dendam. Tapi bagi saya cerita ni berbeza lah. Okay, so untuk rating cerita Riders of Justice ni saya akan bagi rating dia 8.5/10. Dan kepada korang yang nak tonton cerita ni tak ada dekat Netflix. Korang kena cari sendiri cerita ni kat mana-mana lah. Dan saya memang recommend cerita ni untuk korang tonton. Satu cerita revenge ataupun balas dendam yang berbeza daripada lain. Dan kepada korang yang belum subscribe channel Kotak Nyaman, saya nak minta anda untuk subscribe dan like channel Kotak Nyaman supaya saya dapat hasilkan lebih banyak lagi review-review filem untuk anda pada masa akan datang. Terima kasih kerana menonton channel Kotak Nyaman. Assalamualaikum.